Datang min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Haslin Bahrim selaku pemudah acara program pada malam ini, Tuan Pengerusi Masjid, Barisan Tenaga Penggerak Hulu Balang yang menjayakan masjid, seterusnya pemimpin-pemimpin yang bersekitar hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Dan bila soalan ditanyakan tentang azam, inilah perkara yang sering kali dibincangkan bila masuk tahun baru, kan? Tak habis-habis azam, kan? Sampai kan besok tak lama so nak puasa, azam lagi, kan? Lepas tu nak raya, azam lagi. Azamnya bila raya besok apa? Kemudian nak peksa, azam lagi, kan? Budak-budak pula azam, kan? Azam dan berazam, kan? Jadi azam ni satu perkara yang orang kata keinginan, kekuatan, semangat dalam diri, kan? Nak membuat sesuatu perkara, dan biasanya azam ni adalah menuju pada perkara yang lebih baik. Dia tak ada orang aku berazam nak menyamun hari ni, tak ada, kan? Tak adalah berazam untuk buat benda-benda tak elok, tak ada. Kebanyakannya azam ni akan membawa kepada satu perubahan yang lebih baik. Dan akhirnya azam ni perubahan daripada biasanya daripada buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Jangan risau, tak ada siapa yang sempurna dalam dunia ni. Maka setiap orang pasti ada ruang dan peluang untuk memperbaiki diri. Tak ada siapa ni, kadang-kadang cuma manusia lah kadang-kadang tak boleh terima. Ada orang cakap, cuba kau bawa berubah sikit. Orang cakap, kan, dia kata, kenapa? Apa masalah dengan aku? Kata, kan? Sebab tu sebabnya Dr. Fadilah Kamsah sebut, manusia tu tak berubah bukan dia tak nak, tapi dia tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Jadi itulah orang kata dalam Islam ni yang paling besar konsep itu adalah konsep muhasabah diri. Muhasabah diri setiap malam sebelum tidur, kalau boleh sebelum lelap mata. Ini paling susah orang lelaki nak buat ni. Sebelum lelap mata dah fikir dah, hari ni apa yang aku buat daripada pagi sampailah ke malam, sebelum nak tidur. Kenapa sekadar lelaki susah nak buat? Biasanya dah letak kepala hilang. Itu sebab bukan kata dia tak nak fikir, memang tak sampai nak fikir. Dia nak fikir, dia terlelap kebanyakan lah, kan? Jadi kalau kita tengok dalam hal ini, muhasabah ni satu elemen yang sangat penting. Sebab dia menganalisa. Itu sebab kalau kita tengok apa juga program-program besar, hujung tu mesti dia sebut postmortem, dia kata. Postmortem ni apa? Sebab nak kaji balik apa benda-benda yang baik dan kurang baik yang berlaku di sepanjang perancangan yang dilaksanakan. Mesti ada kurang, mesti ada ruang untuk improvement, kan? Untuk penambahbaikan. Jadi itu sebabnya azam ini kena balik sikit tengok kepada muhasabah. Orang kata kita cermin diri, kita ukur balik, tengok mana yang senteng, mana yang labuh, mana yang terlebih, mana yang terkurang. Yang tu kita akan improve. Sebagai manusia sudah tentu kita tak lari pada buat salah, kan? Nabi kata sungguhnya setiap manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia berdosa adalah manusia bertaubat kepada Allah. Jadi melainkan tak tahulah kalau ada jemaah kita malam ni yang confident, alhamdulillah Ustaz, setakat 2021 itu tak ada dosa gitu, kan? Jadi ni 2022 alhamdulillah lah, kira dah lebih sehari dah ni, tak ada dosa gitu. Dia cakap macam tu pun berdosa dah, sebab tak sadar diri, kan? Macam tu lah ayat dia. Jadi makna kata kita berazam. Berazam ni kena rujuk balik. Saya selalu bawa analogi yang cukup senang difahami. Kalau beli telefon, apakah aspek yang pertama kita akan usik pada telefon? Kalau tanya orang perempuan, jawapannya tak sama dengan lelaki. Orang perempuan jawapannya kamera, tak habis kamera. Saya cakap tak, kalaupun kamera itu bukan yang pertama. Yang pertama sekali kita akan usik adalah setting. Bahagian setting tu sebab kita nak tengok brightness-nya macam mana. Kemudian nak tengok volume sekuat mana. Mana yang buta mata tu, rabun tak nampak, tulisannya besar mana. Dan saya nak tanya semua, adakah setting ni kita usik setiap hari? Tak. Hari pertama telah kita usik. Tetapi setelah beberapa bulan, beberapa ketika, tiba-tiba pula kelabu skrin tu, maka kita akan memperbetulkannya balik. Macam tu jugalah kita.
dalam mencapai tahun baru ni, tidak semestinya kita, aku dah letak azam tu maka aku tak akan tukar dah. No, tak. Tapi sebaliknya kita akan sentiasa improve. Terutamanya kita nak menyedari kita sebagai orang Islam, perjalanan kita di atas dunia ni sifatnya sementara, maka kita akan berusaha sehabis baik untuk improve segala bekalan-bekalan yang nak dibawa kepada hari akhirat, yaumul akhir nanti. Itu sebabnya dalam surah Al-Hasyr ayat 18 beritahu, naklah kamu memerhatikan apa yang diusahakan untuk hari esok, untuk hari kiamat. Jadi itu yang paling penting. Jadi itu muhasabah tu. Aku tadi pagi subuh, bukan gajah lagi dah, dinosaur. Dah pupus subuh tu dah, kan? 5 minit sebelum Zuhur baru subuh. Terperanjat imam tu, siapa pula yang kunut tentang hari ni, kan? Kemudian kan cek balik, aku Zuhur tadi, ya Allah, Zuhur tak semayang rupanya. Leka dah apa? Tengok cerita Ustaz hari Sabtu, kan? Tengok Ustaz. Kemudian asar tadi, dekat-dekat maghrib baru asar. Contoh, dengan sengaja sebab tengok drama. Contohlah. Jadi makna kata, dia kata, ya Allah, banyaknya dosa aku ini. Itulah lebihnya orang yang bermuhasabah. Maknanya buat postmortem ni, bedah siasat balik, tengok pada tubuh badan kita, apa yang kurang, apa yang terlebih. Saya dulu dalam debat ni memang banyak bagi analogi, nak bagi faham, mudah. Jadi itu dia, macam kita kan, kita dalam kehidupan kita bermasyarakat, 2022 ni nak kena improve. Kenapa pula? Dah hari-hari dengan ceramah pasal kejiranan, kemasyarakatan, macam-macam penceramah datang. Ceramah maulud, tahunnya ustaznya, tahunnya pencerahnya panggil, kan? Macam-macam penceramah panggil. Time Isra Mi'raj tahun lepas Ustaz Farid Rawi contohlah. Lepas tu yang ni lah ustaznya, ustaznya. Penceramah apa pelbagai, perangai yang sama. Apa pasal? Sebab kegagalan kita untuk muhasabah diri. Itu sebab cerita tentang azam ni. Jadi azam ni, apa yang kita nak buat ni, perlukan satu kekuatan dalam diri kita untuk melaksanakan. Itu sebabnya kata Sun Tzu, seorang panglima angkatan tentera Cina, dia kata, if you fail to plan, then you plan to fail, dia kata. Itu satu yang biasa kita dengar. Tapi ada lagi dia tambah, dia cakap apa? Perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Maknanya dua-dua kena ada. Kita berazam, saya berazam saya nak kurus, dia kata. Contoh, saya dengan Ustaz Aslin dah tak boleh diselamatkan lah. Kami memang macam ni lah, kan? Semangat ya, kita orang makan memang berlumur makan. Malam tadi pukul berapa kita makan lagi? Makan. Apa nama ikan pun tak tahu dah, makanlah. Tapi kan, berazam nak kurus, tapi tindakannya tak sama dengan azam tu pun tak jadi, kan? Aku ingat aku nak jadi baik lah, aku tak nak lagi dah buat benda-benda jahat. Tapi berkawan dengan kaki-kaki mabuk, berkawan dengan kaki-kaki main nombor, masih lagi dalam lingkungan tu. Jadi yang itu yang kita kena perhatikan. Maknanya apa yang kita cakap dan apa tindakan kita, biarlah sejajar dan selari. Itu yang paling penting. Sebenarnya hakikat dia, kan, saya pun selalu beritahu kat diri saya, bukan senang kita jadi penceramah lagi boleh nak buat apa yang kita cakap. Itu sebab nak menasihatkan orang tu kadang, aku bukan tak nak nasihat dia, tapi kalau aku nasihatkan dia, kan aku ni bukan baik sangat. Salah konsep tu. Kita kena nasihatkan orang sebab itu akan ingatkan diri kita, aku nasihat orang ni, aku pun tak boleh buat benda tu. Macam tu, kan? Itu pun yang penting. Jadi apa pun balik-balik untuk muhasabah, tengok apa kekurangan, apa kelemahan. Daripada situlah asas mula dekat mana perubahan-perubahan kita nak buat. Dan aku ingat aku nak ubah lah ni, aku nak ubah itu. Kadang-kadang perubahan itu tak perlu pun, tapi perubahan mana yang kita nak buat. Dan perubahan yang paling baik sudah tentunya perubahan yang disertakan dengan niat lillahi ta'ala. Itu cukup mustahak, kan? Kadang-kadang aku berazam nak tukar langsir baru, itu bukan nazam nama, itu kau tukar langsir,
kan, pertukaran langsir tu. Tapi azam tu mungkin aku nak mencantikkan, nak bagi kemah, nak lebih bersih, sebab an-nazafatu minal iman, kata kebersihan tu sebagian beriman, baru ada markah sikit. Dia bukan hanya semata-mata keduniaan. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsira wa sa'ah. Surah An-Nisa ayat 100. Barang siapa yang buat perubahan, berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Tu dia. Jadi apa kita takut? Kan? Ada orang cakap, ini kalau aku tak kawan dengan dia, habis duit aku ni. Ada orang macam tu. Dia berkawan dengan orang. Jadi maknanya, sedangkan dia dengar ceramah hari-hari, dia baca kitab, dia tahu yang bahawa rezeki datang daripada Allah. Tapi bila dah tahu rezeki daripada Allah, dia tak yakin, malahan hatinya resah dan gelisah bila dia diuji dengan masalah keuangan. Ada satu hamba Allah tanya saya lebih kurang 3 minggu lepas, Ustaz kata, apa ni, rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat rumah saya, kata. Wah, lain macam soalan ni, dia kata. Jadi saya kata, itu bukan salah alamat. Dia kata, bukannya tak sampai kat rumah kau, tu makna hati penerima tu yang buta, saya kata. Sebab kita jangan sangka rezeki ni sama macam apa yang kita fikir. Tu sebab bila muhasabah kita sedar, yalah, rupa-rupanya aku hari tu tak dapat ni, rupanya Allah nak bagi yang ini. Macam tu, bila muhasabah pun dia nampak, kan? Oh, aku tak dapat kerja dekat situ itu, aku marah, aku punya marah hari tu, tapi rupanya Allah bagi aku kerjaya yang lebih baik, misalnya. Hari tu habis dimaki, habis dimarah. Nampak tak? Tu sebagai contoh lah yang peristiwa banjir ni lah, kan. Kita tengok banjir yang berlaku di Selangor. Yalah, orang dah buat amaran banjir. Amaran banjir dekat negara-negara lain. Raban lain yang disangka bertolak, tompek lain pula yang menoteh. Yang mana? Kan, itulah yang berlaku, kan. Mana siapa sangka? Kan Selangor jadi macam tu. Dan lepas tu, rupa-rupanya Allah Ta'ala bila bagi ujian, kalau kita tengok dalam kitab Mukasyafatul Qulub ni, Allah nak dengar suara orang yang diuji ni. Cuba dengar suara dia. Kalau tak terdengar pun, Allah Maha mendengar apa yang ada dalam hati kita. Mana pergi jabatan bomba, mana pergi ni. Kenapa? Adakah bomba akan selesaikan semua masalah ni? Tak. Dia pun terperanjat. Kan? Tak pernah. Tapi bila kita tengok balik, betul Nabi ajar kita, tengok orang yang lagi susah pada kita, tengok kat Pahang 2 tingkat rumah tenggelam. Kita macam ni lah tiap-tiap tahun. Ayat dia dekat Kelantan, naik sampai tinggal bumbung, relax kisah okok atas bumbung. Tanya orang Kelantan, tanya. Dia yang overhaul kereta tiap-tiap tahun memang dah biasa buat. Wah, kita merungut macam dah habis segala kita paling azab dalam dunia ni. Bukan saya nak menafikan, saya faham memang susah. Tetapi sebenarnya kita kena menghalusi, memperbaiki. Yalah, betul lah, aku ni tahu. Tu sebab saya respect Abang Abius tu. Abang Abius kan tahu, memang start dah, rumah orang lain lumpur masuk rumah dia, rumah saya masuk dalam lumpur tu. Tak jumpa. Tak jumpa, masuk dalam tanah lah. Tapi dia kata apa? Tapi Ustaz, saya syukur kenapa? Sebab berapa? Saya sedih bukan sebab sedih saya. Sebab saya tengok orang lain lebih susah dari saya. Itu ayat dia. Kan? Itu sebab saya kata maknanya dalam hal ni pentingnya bukan cerita tentang betul salah apa, tapi kita yang memperbetulkan diri kita. Saya pun bukannya pandai sangat, bukannya betul sangat. Tu kadang-kadang tanya, Ustaz, kalau macam ni macam mana Ustaz? Saya tanya Ustaz Selin, macam mana Ustaz? Yang ni okey tak kalau macam ni? Itu. Jadi apa pun, bukannya cara kita memperbetulkan diri kita ni, kesalahan kita tu saja, tetapi sikap kita terhadap diri kita yang melakukan kesalahan. Bukannya mempertahankan benda yang salah, tapi kita berusaha untuk memperbetulkan yang salah supaya kita menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Fadil Samsul dengan penjelasan tentang azam.
Sebenarnya benda tu pun tak mari dalam fikiran saya nak tanya soalan tentang azam. Tapi sebabkan hari ni 1 hari bulan, memang macam itulah panggil orang kita, azam yang tak habis-habis. Tapi bila sebut tentang kalimah muhasabah, sebab tu Sabah antara negeri yang paling jauh, ya. So dia sampai Sarawak dulu. So tiket Sabah dengan tiket Sarawak mahal Sabah. 2 jam 45 minit pengalaman kita lah. Ke Sarawak sekejap je. Mana orang tak nampak sangat Sabah ni, jauh. Nak pergi kita nak ceramah mana? Baru ni sebelum pilihan raya, dipanggil di dataran benda atas Sabah juga. Dia kata, ya Allah, kata tajuknya itulah apa nama tentang mungkin enter yang pergi kot, kan? Di Sarawak, di Sarawak. Panggil untuk ceramah di Sarawak. Saya kata bila? Minggu depan. Saya kata banyak cantik, minggu depan nak panggil. Hari ni dia kata apa nama dijemput kita. Bukanlah kata sibuk sangat. Kita fikir balik Sarawak ni jauh, Sabah tu lagi jauh. Jadi nak pergi dalam keadaan macam tu tanpa preparation dari sudut fizikal kita, mental kita, saya ingat ginilah, tahun depan lah kita akan bincang balik. Sebab mungkin waktu itu mungkin dia panggil sahabat-sahabat kita yang lain. Jadi bila sebut tentang azam ini, ada beberapa nabi yang diberi gelaran sebagai ulul azmi. Dan dengar kan? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sebab benda ni Allah pilih dalam beberapa nabi, iaitu kalau kita lihat 5 nabi di sini, iaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya peringkat ni. Sebab tu azam ni dalam bahasa yang lain ialah memberitahu kepada kita ulul azmi. Ulul ini, ulu tu atau uli, iaitu orang yang memiliki. Azmi ialah orang yang ketabahan, orang yang memiliki kesabaran, orang yang memiliki jati diri yang hebat dalam menghadapi karenah kehidupan, sama ada apa yang kena atas kepala dia atau daripada caci nista masyarakat. Itu Nabi Nuh kan, Nabi apa nama tadi sebut tadi, Nabi beberapa Nabi tadi, Nabi Ibrahim, Masya Allah, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini antaranya kita sebut kenapa diberikan pilihan kepada mereka, sebab cabaran. Lalu bila sebut tentang beberapa kalimah tu, tentang dalam kaedah fiqh dia menyebut juga, iaitu kalimah yang berbunyi macam apa tadi, Parlimen Tentera Cina sebut dia tu, disebut tentang apabila sesuatu perkara tadi kata al-batil bighairi al-batil bin nizam yaghlibul al-haqqa bighairi nizam. Perkara yang batil, yang jahat, yang maksiat, kemungkaran, kalau diperbuat dengan penuh perancangan, boleh mengalahkan kebaikan yang tak terancang. Betul tu. Ini juga muhasabah. Jadi kita nak cek balik bagaimana kedudukan kita pada hari ini, kan? Dalam bahasa mudah, kenapa anak itu sentiasa memberontak dalam rumah tangga? Kenapa isteri, pasangan dia hilang unrespected, hilang penghormatan kepada pasangan? Kenapa pasangan berangkat tuding jari macam ni dekat pasangan? Isteri lah, tambah-tambah isteri pula, you sampai angkat macam tu, atau panggil pasangan dia woi gitu. Yang saya dengar sendiri depan kepala saya, telinga saya dengar dia panggil suaminya ui gitu aja, sampai orang semua tengok, bila tengok saya angkat kening gitu. Mana adakah patut seorang isteri memanggil suami macam itu? Dan seorang suami boleh maki isteri depan orang ramai. Takkan tak tengok dalam WhatsApp dalam video itu ni, bagaimana suami hempas barang depan kaunter pembayaran, yang menyebabkan orang pakat maki hamun suami dia. Dibaginya duit, dia langsam semua habis. Yang suami pula jenis mangkuk ayun. Bini pergi beli, dia tak ikut. Kalau saya isteri beli, saya kena ikut, kecuali waktu-waktu terdesak macam malam tadi janji nak beli,
tapi dia berjalan dengan isteri, dengan isteri Datuk Dr. Zarif. Tak apa, okey tu under control. Tapi bila dah beli tanpa pengetahuan kita, kenapa kita tak reda je apa yang berlaku? Kenapa ungkit? Kau ingat bapa kau bagi duit kat aku ke? Kenapa kalimat itu jadi halal pada bibir seorang pemimpin, seorang suami? Begitu dengan isteri yang mengungkit dalam rumah tangga. Lepas tu kena banyak muhasabah. You tahu tak, I kahwin dengan you pasal my father like to you. Boleh cakap orang putih, asalnya Jawa je. Speaking. Yang suami kesian, fikir-fikir balik. Saya berpesan kepada adik-beradik saya, wallahi, isteri pangkat besar 10 kali ganda pada suami. Saya kata dekat adik, ingat, hang kena sabar banyak. Alhamdulillah ini anak 6 orang lah. Kena sabar banyak. Bila seorang suami pendapatan rendah kahwin isteri yang pendapatan cukup tinggi, saya ingat 10 kali ganda, 20 kali ganda pada dia, maka suami kena sabar. Sebab tu rumah tangga ada perkara iaitu tasamuhat, budi bicara, tolak ansur. Betul-betul yang Sabtu sebut tadi tentang everything yang kita buat perancangan mesti ada muhasabah. Lepas tu dia panggil KPI ke benda tu. Kan? Saya kerja dengan taksi dulu tak pernah dapat 70. Duk berangan 90 ke tak dapat lah. Dapat lulus je. Kalau SPM tu D. Taksi kata apa? You gini. Terima je lah. Bagus tu. Kenapa rasa hina KPI dapat 55? Lepas tu apa nama ni, qaul sahabat kata, hasibu qabla an tuhasabu. You kena kelkelit dulu, hitung diri dulu, you dulu, muhasabah diri dulu sebelum orang lain tu hitung hang punya perangai. Itu penting. Kenapa hilang budi bicara dalam rumah tangga? Kenapa hilang budi bicara dalam kerjaya? Kenapa hilang bertolak ansur dalam kehidupan? Macam buat tadi lah, rezeki katanya tak salah alamat, tapi alamat dah bagi tak sampai pun. Betul, sebab kepala otaknya kedel buat kharab begitu. Dalam hati dia masalah. Betul. Del to pagar kan lagu tu kan. Kan. Bila hati masalah, sebab tu timbul hasad dengki. Dia bukan main ceramah, bukan main pakai kata besar gitu, rumah besar, aku ni tak ada apa-apa semua. Nampak timbul hasad dengki. Lepas tu saya mula cantas hidup dia. Jangan panggil satu debat, itu mengarut punya orang. Panggil aku je. Seorang macam setan dah. Awak kena tahu, dia tu bukan boleh main ceramah. Betul juga kata awak, setan. Sebab tu every night Nabi tak tinggal qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ingat, every time, every second in our life, dunia ni penghasad mesti ada. In case kalau kita tak bermuhasabah, duk perasaan kita lah bagus, akulah penyembah utama, akulah begini, tak payah. Be the best, don't feel the best. Sedap pula cerang putih. Nampak cerdik sikit. Tuan nampak tak? Kita derma 1000 dah belagak cerita dalam surat khabar. Saya yang mana telah mula kebantuan RM1,000. RM1,000 buat malu NGO je. NGO yang kami terlibat secara tak langsung 1,5 juta dalam masa berapa hari kita bagi. Tu ustaz tidur tu dah join dengan kami, alhamdulillah. Ustaz tidur, yang tak tidur-tidur tu bawa tentera-tenteranya 300 orang. Ustaz daripada Madat, Ustaz Yaakob Yusra, itu antara multi-million kripto dan saham,
di Malaysia ni, bawa ratus ribu, bawa bot, bawa sampan, beri enjin, bawa duit 200-300 ribu. Kenapa bagi? Dan tuan-tuan tak pernah tahu pun sepada dia orang. Ini contoh tuan-tuan. Sebab tu Timur Leste tadi ni, ya. Orang Kelantan banjir ni biasa. Orang Ganung biasa je. Dok kata dok dan masa, dok tak ada. Orang Kelantan kata hamba kami orang Kelantan ni banjir ni biasa lah ustaz. Dah dia. Betul sebut isak cerut atas bumbung. Kata dapur tak berasap, tapi bumbung berasap, rupanya isap rokok. Orang ajuh. Laporan daripada berita, alhamdulillah walaupun banjir 2 tingkat bumbung, tapi dapur mereka mesti berasap. Gila punya pemberita. Orang isap rokok belakang tu. Tuan-tuan, tiba-tiba kita kata marah. Betul, saya kena sedih. Sanggup buat viral video, buat fitnah dekat bomba, fitnah dekat tentera, lembak whatever. Patut Allah nak uji kita tuan-tuan. Bandaraya Shah Alam tak mustahil boleh tenggelam akan datang. Bukan doa. Ni puncak alam, nama je puncak tapi tak ada alam dah. Faham tak? Puncak alam boleh banjir, tak mustahil. Sebab tu Nabi Nuh antara ulul azmi, bila dibuat kapal besar, gila ke orang tua ni? Buat kapal besar dekat bukit. Nuh, sebenarnya kamu nampaknya gila lah Nuh. Ni drama ada bahasa kan. Nuh diam aja. Awak tengok Nuh tuan kawan-kawan. Adakah pula buat kapal besar ni dekat bukit? Bodoh betul lah dia. Betul lah kata awak tuan. Gila punya gila. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabar. Orang hina hang, orang kata sabar. Pemimpin yang ambil dia tak lawan, orang nak kata apa? Tuan-tuan, Allah uji batu yang Samsul sebut tadi. Apa dia? Kadangkala Tuhan sengaja menguji kita kerana merindui namanya di bibir kita. Allahu Akbar. Faham tak faham tu? Saya buat lagu tu. Nak ulang balik. Kadangkala Tuhan sengaja menguji kita kerana Tuhan merindukan namanya di bibir hambanya. Allahu Akbar. Bila kena musibah, inna lillah, kami ini milik Allah. Saudara Abdul Razak bin Majid kehilangan 9 ahli keluarganya, 17 tahun sampai 10 bulan. Yang tinggal hanya seorang, umurnya tingkatan 2. Engkau baru hilang perabot, kau baru hilang kereta nak kena apa? Hold. Kawan tu hilang 9. Bini 37 years. Saya rasa, ya Allah tolong jangan uji saya. Duduk nampak saya tak lepas. Tuan-tuan, apa perlu dengan musibah dicaci maki? Kata Imam Al-Junaid, musibah kalau kena atas kepala kita, dia mula maki hamun orang, mula maki hamun banjir dan sebagainya musibah, itu memang balak dekat dia. Tuan-tuan, saya ulang, kita kena banyak istiadat. Get ready from today. Nampak gaya dalam keadaan hari ini, banjir ini makin menjadi tak mustahil. Bukan kita minta doa, tidak. Bersedia. Tuan-tuan, once upon a time, dalam hari Muslim, Al-Bara' tengok Nabi teriak dekat kubur sahabat yang dikebumikan. Nangis ni sampai diibaratkan air mata membasahi tanah. Toyok suruh.
Dia panggung kepala pataya. Ya ikhwani. Ada azan ke? Ada azan. Kita bersiketika beri laluan kepada azan Isyak dan kepada mereka yang mendengar di luar sana mungkin dia balik dia kata Isyak dibatalkan pada malam ini. Dia kata boleh ramai. So insya-Allah jangan ke mana-mana, pastikan sebentar lagi bersama kami dalam Bicara Maghrib malam ini. Ambil kata adab mana? Itu je lah. 229 tak apa. Dia ada ini. Kita pegawai atas tadi ada dia kot tadi tu. Itu jaga hal peribadi Tan Sri, semua rasa dekat dia. Dia India mukmuk. Allahu Akbar. Semayang akan tak ingat dah. Alhamdulillah program penuh. Allahu Akbar. Dia umat negara sebab gula-gula biasa. Orang susah biasa tu. Ramai. Bawa semua ramai orang ni. Yang 8 bulan ni. Asyhadu an la Mana ada? Di sebenarnya ada Alung. Alung semua. Anak jadual Alung bukan? Soalan 8 tu saya dekat ni. Kat Lembing. Oh Lembing. Asyhadu an la Show Bicara Maghrib Forum Perdana. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli Muhammadin Rasulullah. Baik, Al-Barra' sebut ketika kami menghadiri majlis perkebumian sahabat, Nabi menangis teresak-esak sehingga kan membasahi tanah, ada bumi. Nabi panggung, kepala Nabi tengok sahabat-sahabat lain, Nabi sebut,
ya ikhwani, wahai saudara-saudara sekalian, la misli hadha, kita semua akan jadi macam ni. Second, fa'a'iddu, get ready. Get ready anytime dan on time. Lepas Nabi menangis tu, Nabi sebut, wahai saudara-saudara, dia kata, ya ashabi, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku sekalian, la misli hadha, pasti macam ni. Pendek kan? Pasti seperti ini. Second, fa'a'iddu, habis hadis tu, pendek. Maka get ready. Jadi sebab tu saya tertarik dia bersebut tentang muhasabah tadi. Subhanallah, maka hanya orang ini sahaja yang akan berjaya dan sukses dalam kehidupan mereka. Termasuk yang bercakap pun sama juga. Kita ada syarikat, kita ada kerja, kita ada keluarga dan sebagainya. So apa kita kena buat? Muhasabah diri banyak-banyak. Jadi kita nak pergi kepada soalan seterusnya dan perbincang seterusnya tentang kehidupan manusia pada hari ini. Bahasa dah tak jaga, tulisan pun banyaknya sia-sia, kata-kata nista, caci maki, tapi bukan dengan lidah, tapi dengan teknologi baru, dengan penulisan. Lepas tu gambaran Nabi yang bersifat ke depan, Nabi kata orang Islam ialah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam ialah, ni saya orang Islam ni, Ustaz asli Islam ni, Islam. So Ustaz Samsul selamat daripada kejahatan lidah dan tangan saya, baru you are Muslim. Belum cerita mukmin lagi. Itu different antara kita dengan orang lain. Tetapi apa yang berlaku bila Syekh Muhammad Abduh dah menyebutkan Islam itu tertutup di kerana perangai orang-orang Islam. So dalam bab-bab ini mungkin kita nak minta, kita tak soal banyak, dua ni punya dah panjang ni insya-Allah, iaitu apakah yang berlaku pada hari ini. Kita nampak ada kelangsungannya jika tidak dibenteras dengan sekerah-kerahnya oleh pihak-pihak berkuasa atau pihak-pihak berwajib ataupun oleh kita sebagai ahli keluarga kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tentang bahasa, tentang kata-kata kan, ayat yang paling popular orang kita sebut, aku ni mulutnya jahat, hati baik. Biasa sangat sebut tu. Kau jangan ambil hati sangat, aku mulut aku memang macam ni, kata. Kan, cubalah orang lain cakap kat dia macam tu kan, tahu pula dia terasa hati kan. Jadi mana kata tu sebabnya Abu Laith As-Samarkandi beritahu, takut pada Allah ni terlihat pada 7 perkara. Pertama disebut pada lisan dia. Nombor 1 lisan. Yang kedua pada mata dia. Maksudnya lisan tu tadi, nanti saya urai lisan ni. Mata tu, mata tidak memandang pada benda-benda yang tak baik, mandang pada benda-benda yang baik. Baca Quran, mandang Kaabah, mandang muka mak ayah, ni mandang yang baik-baik. Yang ketiga terlihat pada hatinya. Hatinya sentiasa bersih, suci, tidak ada rasa tamak, tak rasa dengki, termasuk juga hasad yang disebut oleh Ustaz Aslin tadi. Begitu juga terletak pada perutnya. Perutnya tidak membenarkan benda haram masuk ke dalam perutnya. Kemudian begitu juga terletak pada tangannya. Tangannya tidak melakukan, maknanya diri itu tidak membuat perbuatan-perbuatan yang mungkar. Kemudian terlihat pada langkah kaki dia. Dia tidak melangkah ke tempat-tempat yang tak baik. Dia memang datang ke masjid aja.
Kan? Kalau dia balik kampung ke, balik Melaka ke, balik Perak ke, balik Johor ke, mesti nak semayang tetap nak cari masjid. Dia tanya, masjid jauh tak? Kata. Kalau pergi rumah orang, masjid jauh tak pada sini? Tetap nak cari masjid. Kan? Dan begitu juga yang terakhirnya terletak kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Lisan tu tadi ada dua, lisan berlidah dengan lisan berjari. Kadang-kadang di segi lidah ni pun kadang-kadang tak nampak sangat. Tengok ke masjid bangang yang muka cantik. Tapi bila dia menaik bisa berbisa. Saya tak payahlah, cuba kita tengok kan. Contoh ambillah mana-mana pemimpin dalam Malaysia, dia keluarkan statement. Tengok komen bawah tu. Kalau tuan-tuan boleh jumpa kan, komen yang baik lebih banyak daripada komen yang tak baik. Hebatlah tu kalau boleh jumpa. Saya setakat ni tak jumpa. Ada je benda tak elok. Malahan adab dalam penulisan ni tulis benda-benda yang memang sampai satu tahap kata-kata kesat, kata-kata yang, dan bila tengok profil Melayu beragama Islam, apa pasal? Mana silap dia? Tu sebab Saidina Abu Bakar dulu pernah sampai satu tahap dia ambil batu masuk dalam mulutnya, sebab dia nak elakkan diri dia bercakap benda-benda tak elok. Nabi kata kalau tak ada benda elok kau boleh cakap, baik kau diam. Tu Saidina Abu Bakar ambil batu masuk dalam mulut. Hari ni tak payah ambil batu masuk dalam mulut, pegang telefon, diamlah. Tapi tahap apa ni tahap kan memang sengah, memang menyinggah ayat. Kalau ayat tu tak elok, ya Allah Akbar. Macam mana nak cakap? Ini isu dia. Lidah ni menurut kajian, lidah kita ni ketika lahir, manusia itu dilahirkan, lidah adalah anggota antara yang paling lewat berfungsi. Bukannya lahir-lahir tu berbunga, lahir berceramah dah. Kan? Lahir nyanyi lagu apa? Lagu Hindustan. Tak ada. Paling lambat. Tetapi menurut kajian, bila mati je seseorang manusia itu ditanam, dikebumikan, lidah adalah anggota yang paling awal sekali akan hancur. Mesej yang nak disampaikan kat situ adalah kita kena faham bahawa lidah ini adalah amanah Allah bagi kat kita. Termasuklah lidah berjari tadi, saya kata tadi, lisan berjari. So di mana silap dia? Saya sebut malam tadi, kita bukan nak cerita politik, tak. Saya perbetulkan, saya nak semua orang tahu ini bukan cerita politik, tetapi contoh kita tengok dalam parlimen. Seorang ni menjorit, seorang ni diam, dia menjorit. Sampaikan Sultan Johor ke macam sangka baru. Kan? Kemudian kita tengok apa yang berlaku di kalangan orang di dalam media sosial, kutuk maki. Jiran dengan jiran tak baik. Anak murid tak hormat guru. Dulu orang dulu jahat macam mana, setan macam mana perangai kali pun, nampak guru buang rokok, talan putung rokok tu kalau boleh. Hormat pada guru. Berlaku di satu sekolah, dia isap rokok, pengetua dia lalu, dia turun cermin, pengetua tu pandang budak tu ingat, apa tak tengok, naik cermin cikgu tu balik, jalan cikgu. PDPR. Assalamualaikum semua. Macam mana cikgu tengah semangat ni, mana anak murid saya, krik. Cikgu tu sorang-sorang. Bukannya dekat kampung Ulu Banat ni, bukan kek Congkau, bukan kek Siliau, bukan kek Joseh. Kat bandar-bandar besar, not even 10% kehadiran pelajar-pelajar di bandar ni dalam kelas. Mana silap? Habis botol tiang telekomunikasi itu tumbang kek Syalam tu, kek Kelumpur tu. Tak. Anak murid tak hormat guru. Guru-guru pun tak hormat pada profesional. Saya cakap dengan cikgu, saya kata, kenapa bila tanya cikgu, awak kerja apa? Cikgu je. Kenapa dia je? Sebab dia sendiri pun tak dapat nak rasa penghormatannya sebagai seorang guru. Sedangkan cuba ingat guru-guru dulu macam mana? Datang cikgu baru kat kampung, bertandan pisang sampai. Pisang, nangkau, cempodak, boreh, segala benda nak bagi. Penghormatan pada guru. Dulu bawa anak-anak jumpa dengan guru. Ni anak saya nak belajar ngaji, Ustaz tolonglah Ustaz ajar anak saya, tolonglah Ustaz.
Kan? Merayu bila ustaz cakap, insya-Allah saya cuba ni ustaz rotan ustaz ni, kalau anak saya nakal rotan ustaz, jangan mati sudah. Berharap guru terima. Hari ni kau ambil ni RM50, kau pergi belajar kat ustaz kat masjid tu. Dia jumpa pun tidak. Jemput anak kat depan rumah guru tu. Tin 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 tin. Hon. Suruh cepat keluar. Malah. Ini semua adalah merupakan krisis nasional hari ini. Krisis nasional apa dia? Krisis adab. Itu cerita. Sebab dulu Nabi sebut ta'dibu auladukum bi salasati asya. Nabi sebut ta'dibu tu. Nabi sebut didik tu dengan ta'dibu tu makna adabkan anak-anak kamu tu. Nabi kata dengan 3 perkara. Bihubi Rasulullah, bihubi ahlihi, bi qiraatil Quran. Kata. Adab, cerita adab ni semua ni cerita adab. Kalau dulu kan kita dah belajar daripada kecil dulu. Kalau orang cakap jangan potong cakapnya, adab. Ya. Ya. Macam tu. Jadi apa pandangan awak? Boleh ulang ni? Tu pun tak dengar ni. Adab. Adab. Sebab orang kata makan sirih berpinang tidak, pinang ada kat Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, togah dek budi dengan bahasa. Adab. Bercakap tu sebab orang dulu tu nak bercakap tu kan, dia berlapik dengan berpantun dengan apa nak meminang anak dara orang ni, memang hati-hati betul, takut salah cakap. Dek salah cakap tak dapat dia meminang kawan tu. Pinangan ditolak sebab salah cakapnya. Tapi kadang-kadang yang tak pandai tu dia beritahu lah, saya ni ialah nak berpantun pun tak pandai, tapi hajat di hati itu memang besar. Ada kan? Adalah ayat lapik kan. Hajat di hati nak menyunting bunga di taman dia kan. Kawan tu menjawab, mana tahu saya kerja nursery tu. Kawan tu pun tak faham kan. Tak ada. Kan? Jadi mana kata adab ni cukup penting. Cukup penting. Kan? Itu sebab saya cakap semua isu adab. Saya pergi ke Melbourne ceramah, nampak Samsul debat kampung ni Melbourne ceramah. Bukan Melaka dah, Melbourne. Tak ada lah. Sampai di Melbourne ada yang tanya, ada rakyat Singapura yang ramai yang duduk kat sana lama, dia tanya, Ustaz, Parlimen Malaysia memang hari-hari macam tu ke? Bayangkan tu. Apa saya nak jawab? Kan? Tak, bukanlah kata kita, macam saya kata tadi, ini bukan isu politik, ini isu adab. Jiran sebelah-sebelah macam mana? Sedangkan Nabi dah ajar. Nabi kata apa? Sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang. Sahabat tanya, siapa dia Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Jangan syok sendiri. Aku ni diterima masyarakat semua respect aku. Jangan syok sendiri. Suruh orang lain buat kaji selidik lu. Jiran sebelah rumah kau macam mana? Okey lah. Tak okey tu lah kalau macam tu jawab dia. Kan? Macam mana? Macam mana nak kata dia baik dengan jiran? Kau nak pun tidak. Dah 3 tahun baru tahu jiran dia Samsul debat. Dia sibuk nak ceramah keluar pagi petang. Saya dekat rumah rumah lama saya dulu. Dia dia setengah siram pokok, saya tegur lah. Burak dia tanya, bang, ada tak orang cakap dengan bang, muka bang sebiji macam dalam TV tu? Dia cakap dengan saya. Saya kata, siapa pula yang muka macam aku ni? Saya kata. Saya tanya dia, siapa? Saya kata, alah yang cakap Negeri Sembilan tu. Rasa aku dah tu. Lepas tu, Samsul debat ke? Saya saja tanya, Samsul debat? Dia. Lepas saya kata, bang, saya nak Samsul debat. Kau ni kan nak bergurau agak-agak lah. Jadi tak ada saya betulkan. Tak ada saya betulkan, saya biarkan lah. Kan? Saya biarkan. Lepas 2-3 hari kot saya balik rumah nak buka pintu pagar tu, berlari dia pegang tangan saya, salam, minta maaf abang, saya memang tak perasan abang Samsul debat, bini marah abang buta kau tulah Samsul debat. Nah, maknanya nak bagi tahu kan dengan jiran. Saya dulu pernah jadi pengarah undang-undang. Saya banyak handle aduan-aduan kejiranan ni, polik-polik. Jiran membela ayam serama sehingga mengeluarkan bau dan menimbulkan kacau ganggu. Hantar staf ke pergi tengok siasat mana ni.
Bola ayam serama seko dalam rumah. Seko bau apa? Dalam rumah pula tu. Yang komplain tu jarak rumah 7, salang 7 biji bau rumah. Apa teruk mana hidung kau? Rumah yang ke-7 kau boleh bau apa pasal? Berlaku. Apa sebab? Jiran dengan jiran bergaduh. Tu sebab kita kena faham. Dan begitu juga Imam Al-Ghazali kata, salah satu adab berjiran adalah bertahan bersabar dengan karenah jiran. Adab juga. Imam Syafi'i waktu nak berguru dengan Imam Malik, dia datang. Dia kata, aku nak berguru dengan Imam Malik, maka utusan yang jaga kat depan pintu tu, kamu tunggu sekejap, aku beritahu ke Imam Malik. Contoh, adab dia datang, dia nak berguru tu. Dia kata, wahai Imam Malik, kat luar tu ada seorang budak, dia nak belajar dengan kau, nak berguru dengan kau. Pesan dengan dia, kata Imam Malik, suruh dia baca dulu kitab Muwatta' yang aku dah susun tu, suruh dia baca. Imam Malik dia susun balik himpunan hadis-hadis Nabi tu dalam kitab Muwatta' ni. Dia sampaikan orang lebih ingat kitab Muwatta' Imam Malik daripada orang sebelumnya, kan? Jadi macam inilah aku dah cakap dengan Imam Malik. Imam Malik suruh beritahu kau baca dulu kitab Muwatta' yang Imam Malik dah susun tu, kau baca dulu. Tolong sampaikan pada Imam Malik, kitab Muwatta' disusun tu dalam kepala aku tu. Masuk dia dalam, bergegas keluar Imam Malik, terperanjat, biar betik, kan? Ya ke yang aku dengar ni? Kau kata kitab Muwatta' kata dalam kepala kau? Ya benar, wahai tuan. Kalau contoh aku nak cuba kau tabuk muka surat ni sebiji, tabuk muka surat ni sejibi, tabuk muka surat ni sebijon, sama. Dan untuk makluman semua, tebal kitab Muwatta' tu adalah antara 5 ke 7 kali Quran, yang mana Imam Syafi'i hafal dalam tempoh 9 ke 15 hari saja. Kita tuan-tuan, kulit buku pun tak dapat dah, kan? Tak, ni cakap betul. Maknanya tengok adab macam mana. Dia bawa tu, dia dah baca dulu adab. Tu kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Yang tu ayatnya. Datang saya tengah duduk dengan Ustaz aslinya ni, lalu anak dara tu tunduk, tumpang lalu bang, tak terangkit kepiah. Tumpang lalu bang, tahu tanya, Ustaz anak siapa? Tahu tanya anak siapa? Kita tak tanya gaji dia berapa, tak tanya dia pangkat apa, tak tanya dia tu anak siapa. Yang lagu Pahang Lemak Manis tu lah, anak siapa, kan? Yang saya tak nak nyanyi, kamu tambahlah seorang penceramah menyanyi ni kan. Lepas tu, kalau ada seorang tu pula datang, kereta menjala. Memanglah mana ada kereta menogak kan, menjala. Datang, zap, dia turun dengan kereta besar, dia kata, weh, kau tahu tak rumah imam Masjid Puncak Alam di mana? Kalau tahu pun, kau pilih tanya orang lain. Tak tahulah, pilih tanya orang lain. Tak layak orang macam tu, adab tak ada. Bayangkan Abdul Rahman bin Qasim, anak murid paling senior pada Imam Malik. Dia kata, aku mengabdikan diri aku untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun, tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Nak cerita apa? Tu mak orang tua dulu cukup pantang bab adab ni. Lalu depan orang tua tu menunduk. Sebelum kahwin jangan cerita lah, memang menunduk menyarap pun ada. Mengengsot depan tu dah colek gonggok dah, apa hal dia ni? Kan depan bakal mak mentua memanglah semua elok kan. Adab ni. Lalu depan tu tumpang lalu pak cik dah, lalu ya Allah baik anak kau ni ha. Pak cik lalu belakang, jangan lalu depan. Orang tua dulu duk lak pantang, jangan lalu belakang, habis ilmu dia. Dah mana dia dapat ayat dia tak tahulah kan. Tapi minta izin lalu belakang kan. Dah kawan tu tak boleh keluar. Oh no, Assalamualaikum, salam ya cik. Mak ada cik, tutup TV. Cik duduk ya cik, saya panggil mak jap. Tutup TV. Mak, tu cik tu nak jumpa. Mak jangan lama sangat, cerita tengah sedap ni. Dulu mana ada Beyond boleh rekod-rekod, tak ada Netflix kan. Tunggu belakang, aduh hai lama pula berburak, nak ajak kahwin, kenduri kahwin, sudahlah baliklah kan.
Dah habis buka, dah habis cerita tu. Budak sekarang, Assalamualaikum, salam. Ya cik, mak ada cik, ikut belakang. Ramai. Budak sekarang ikut belakang kena. Nah lah rumah teres tengah pula tu. Kawan tu ikut belakang. Kotor-kotor dah rumah ini aman pula salah rumah. Kan? Nah, ini realiti. Itu sebab bila orang cakap kan, saya cakap satu perkara je. Kenapa budak-budak muda jadi macam tu? Tak hormat dengan orang tua. Orang dulu kalau nampak orang tua tu, tolong pimpinkan tangan dia. Nak melintas nampak ni, tak apa makcik. Semua tolong, tak ada. Sekarang ni ada satu kisah di Kuala Pilah. Seorang ni, bukan orang Kuala Pilah macam tu, tapi berlaku di Kuala Pilah. Di Kuala Pilah bagaimana seorang mak ni suruh anak dia hantar dia pergi hospital. Boleh tak hantar mak pergi hospital? Mak nak bayar berapa? Dia cakap dengan mak dia macam tu. Apa sebab? Kenapa ni semua jadi? Adab. Dan bila cerita adab, saya teringat kata-kata Pak Ngah saya di Bagan Serai tu. Pak Ngah saya ada satu ayat dia pernah sebut, siapa ajar anak kau ajar, tu ayat dia. Tu saya kata kalau budak-budak hari ni tak hormat guru, budak-budak tak hormat dengan orang tua, salah sama. Siapa ajar anak kau ajar? Cari, mungkin salah pengawal keselamatan, mungkin salah tukang kebun sekolah kan, salah imam kat kampung tu. Siapa? Salah siapa? Sudah tentulah salah mak ayah dia. Tu sebab dulu Saidina Umar pun kata nak didik anak tu 3 peringkat. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, selepas 14 tahun. 7 tahun pertama layan anak seperti raja. Apa dia nak bagi. 7 tahun pertama bagi. Apa dia nak? Bukan susah sekarang, kau ada RM2 banyak. Bagilah. Kan? Lepas 7 tahun tu, 7 tahun kedua, layan anak seperti hamba. Dah mula kena buat kerja-kerja kat rumah. Buang sampah, sapu, tolong mak macam mana kemah rumah meniaga ke apa, kau tolong apa, kemah-kemah apa yang patut buat, bersih, buang sampah dan sebagainya. Cuci pinggan. Selepas 14 tahun, layanlah anak seperti sahabat. Itu penting. Kan? Jadi benda ni menceritakan tentang adab. Ya. Macam mana saya pergi pondok Ustaz Jafri dengan pondok Ustaz Muhammad James. Lepas saya ceramah tu, budak-budak tu bersusun nak salam cium tangan. Dia salam tu 3 tompek tu. Cap cium cap deh. Cap cium cap. Budak ni macam tu. Berpusing-pusing tangan. Lepas tu jangan cakap lah bau tangan tu macam mana. Tapi nak beritahu, kenapa macam tu? Sebab mereka diajar tentang adab, hormat gurunya mana. Kita nak jadi sagan. Tak apa. Saya minum tak habis, bawa robot nak habis dengan air. Benda ni lah sebenarnya yang kadang-kadang kita kena renungkan balik. Masalah masyarakat kita hari ni sebenarnya isu adab. Tengok kat Jepun tu. Kat Jepun tu, dia hormat sikit, haid takkan. Pap nunduk dah. Haid dah. Dia punya jaga adab lagi teruk daripada kita. Kita kalau buat appointment dengan dia, jangan kita lambek pada dia. Memang dia balik copek pada dia pun dia marah. Macam dia pula lambek dia kata. Jadi kena ngam-ngam sampai. Tu dia Jepun. Parking kereta membelakang, kasut menghadap keluar. Kan, dia cakap, "Woi, pandai kau ya, kasut-kasut kau semua nak keluar, kau ikut Jepun, ikut Nabi. Itu sunnah mana?" Kan, sanang sarung keluar. Iyo, tuan-tuan. Makna kata bab adab ni dah lama dah. Tu sebabnya Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Anak kita mungkin belajar tak pandai, duduk rumah belajar tak tinggi. Tapi bila kita terlantar, kadang kita marah, kau ni apa nak jadi? Kau tengok abang kau doktor, seorang engineer, lawyer, kau apa? Menyusahkan aku je kat rumah. Senyap ya dia. Sebab apa dia senyap? Adab. Sekali kita terlantar, terbaring, mana lawyer? Mana engineer tu? Mana doktor tu? Belum tahun tu lagi dah. Tiba-tiba anak yang dia kata bangang tadi tu, anak tu lah, mak, makan mak nak makan apa? Mak cakap je. Nak jambu batu, salamak celepi, mak cakap je. Dia suap mak dia, tertib, cebokkan mak ayah dia sakit. Macam mana? Mengalir mata mak, ini anak aku dah.
Itu sebab saya kata tadi. Kan? Kalau tak boleh menyenangkan orang, jangan nyusahkan orang. Bab adab ni cukup penting. Kan? Cukup penting. Itu sebab Nabi kan, Nabi kalau duduk Nabi ada sekali, ada satu kisah satu ayat tu, Nabi duduk, macam mana seorang sahabat tengah bercerita, dia tak perasan, sahabat ni badan besar, dia tengah sadap bercerita, dia tak perasan, dia himpit kaki Nabi. Dia cerita syok cerita, Nabi tak sound. Kau nak cerita lah, agak-agak lah kau himpit kaki aku ni. Nabi tak cakap tentu. Nabi tahan sebab apa? Adab Nabi tak nak potong dia tengah seronok bercerita. Nampak? Ya. Kan ada satu kisah tu pula, satu ayat tu yang macam tak silap saya, salat maghrib, nak salat maghrib lepas azan, tiba-tiba terbau bau yang kurang menyenangkan, bau kentut. Sahabat semua dah pandang, siapa yang ambil wuduk ni, dia lah kentut ni. Nabi tahu potong. Nabi kata apa? Siapa nak makan daging dengan aku lepas ni, nak makan kambing dengan aku lepas ni, pergi ambil wuduk sekarang. Semua pergi ambil, langsung tak tahu siapa kentut. Yo tuan-tuan, makna Nabi ajar kita tentang adab ni cukup manis, cukup indah, cukup hikmah. Tu kata cabut apa? Menanam tabu di dalam rumah, cabut ubi sampai ke akar. Sedikit ilmu kalau dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. Maksud makna boleh kita selesaikan dengan adab dan hikmah ni. Nabi berapa banyak hikmah Nabi kan? Arab Badui tu, yang seorang Badui tu masuk dalam masjid tok kencing. Sahabat nak marah, Nabi kata jangan. Biar. Nabi, sahabat ni kan pula dia biar orang tu kencing, biar Nabi kata. Dah habis kawan tu tolak terjaga, kawan tu pun bangun pergi. Sekarang baru bersihkan. Semua tanya, kenapa kau suruh biar, sekarang kau suruh bersihkan? Kalau tadi kau tahu dia tengah berio kencing tadi, kalau kau seragah dia mengirai kan, lagi banyak tompek kau kena bersihkan. Tengok, banyak lagi cerita pasal adab ni. Memang tak cukup masa, maknanya confirm kena panggil lagi. Kan itu ni saya bagi saranan lah. Macam tu lah lebih kurang. Tapi memang sebenarnya saya memang dalam beberapa tempoh dan ketika lockdown hari tu, waktu online, banyak sangat saya sentuh pasal memang bab adab ni. Memang suka sangat saya. Kenapa? Apa sebab orang duduk-duduk buat macam ni? Kenapa? Ada hikmah dia. Bertunang kan, orang bertunang kan paning tu, bertunang bersanding, mangang betul lelaki tu bertunang, beria dia datang, lelaki tu nak menyarung cincin, mana kau belajar dengan tu? Saya tak ada, saya sound topat yang saya bagi kan. Janganlah macam tu kan. Adab mana kan, dia belum kahwin lagi, bertunang belum kahwin lagi, kau beria mana ni pahal kan? Orang nak marah, saya marah lah, saya cakap itu dia. Tapi dalam hal ni itu dia tuan-tuan, kalau kita tekan semua orang tekankan tentang nilai adab, insya-Allah makmur lah. Apa juga struktur, apa juga bahagian section dekat dalam negara kita ni, insya-Allah akan makmur. Itu dia. Bila adab tak ada, huru-hara lah, apalah beza kita dengan apa yang disebut oleh Buya Hamka. Hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup dia. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Bezakanlah diri kita dengan korang dengan babi hutan tu. Beza apa? Adab. Adab. Teringat pula saya apa? Yang arwah Datuk Ismail Kamus, Ustaz Firdaus, anak dia cerita. Waktu dia dah tak sihat tu, dia sampai waktu makan tu dia cerita dengan anak dia. Apa sebab anak-anak babi jalan nunduk tu? Anak tanya, siapa lah bah ni? Sebab dia malu mak ayah babi tu. Saya tiba-tiba teringat cerita tu kan. Tapi tak nak bagi tahu kita ni tentang adab ni. Adab ni itulah yang membezakan kita dengan makhluk-makhluk selain pada manusia tu. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, tu sebab bila Ustaz Aslin sebut tentang ni lah, tentang puncak alam pun, entah mana poi alam itu, sebenarnya itu pun isu adab. Buat rumah main lunggah ya, kan? Tak kira sekarang ni rumah makin lama makin tinggi, makin naik. Saya tengok yang highway baru ni kemain tinggi tu lah. Tuan-tuan tengok kat Ceras tu, yang kat Langat tu, saya tengok rumah lagi tinggi pada bangunan tu, tapi longkang sama ya. Mana nak diarahan? Dia cakap itu yang saya kata tak mustahil tu. Memang betul.
Adab yang mana? Tu masa saya kerja dulu, kita letakkan syarat pada pemaju perumahan, nak buat rumah, segi adab, dia kena reservekan tanah kubur. Jangan kau buat tempat orang hidup ya. Buat tempat orang mati sekali. Kalau dia kata tak ada tempat, tak apa, bayar duit kat kerajaan negeri, kita yang akan redeem, ambil tanah mana-mana dengan duit yang dia bagi tu. Terpaksa buat. Adab. Buat masjid besar-besar kan, kita buat besar-besar, maka adab datanglah kan. Oh, tak ada ke masjid, tak ada ke masjid, tempat kita disusah lah, sampai ke sudah dia tetap tak datang kan. Iya. Berapa kali tukar imam dah, komplain kan main banyak kan? Bukan orang sini dah, saya dah cek sini tak ada tempat lain. Ada komplain duit banyak, oi, masjid tu duit banyak, program tak ada. Jawab balik, program banyak kau yang tak ada. Contoh jawab contoh. Payah mana kan. Bagilah cadangan. Kalau ada cadangan yang baik, bagi tahu. Kan? Ni ya, insya-Allah tuan-tuan. Adab ni penting sekarang ni. Sangat penting, kritikal sangatlah. Anak-anak dengan teknologi ni, sampaikan adab ni dah tak ada apa dah. Dia tak peduli dah orang kiri kanan. Dulu kita beraya nak duduk ni, tu sebab malam tadi kita orang happy sangat. Sebab bila lah dapat duduk sekali, bila dapat duduk sekali, malam tadi dapat duduk sekali. Langkawi lah, balon lah. Malam tadi orang dengar camah tu sampai dalam perahu dekat laut tu pun ada. Dia rapat nak masuk dalam tak boleh. Ke laut pun ya. Ya, ni cerita betul. Makna kata alhamdulillah. Yang malam tadi pula tak ramai pula yang buat live. Kan? Audio kuliah pun tak buat live. Kan, yang apa audio ilmu, apa kuliah ilmu pun tak buat live. Sudahnya ada seorang budak tu buat live. Dia buat live YouTube. Dia biasa tengok video dia tu, dia buat live biasa 2 oleh 3 oleh orang. Malam tadi 10,000 langsung kena blok. Kesian budak tu dah kena blok. Dah berapa orang yang follow dia. Tak nak ceritakan, tapi alhamdulillah tuan-tuan. Adab, kan, adab. Nah tu dia. Jadi itu saja daripada saya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, bukan apa, dalam bab adab ni penting. Penting, itulah yang akan mengukur kedudukan kita sebagai manusia ni sebenarnya. Jadi itu saja dari saya. Ucap terima kasih banyak atas kesudian mengundang pada malam ini. Tenang-tenang ada laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik penganjur menjemput ni, rasa nak junjung. Wallahu alam. Terima kasih. Alhamdulillah.